Assalamualaikum dan selamat pagi. Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 29 Mac bersiaran dari studio HT Kuching bersama saya, Abang Muasli, Abang Abdul Samad. Kita mulakan dengan berita perkembangan ini. Sarawak mencatat 15 kes baharu positif COVID-19 malam. Pengurusi Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Ogah Embas berkata, ini menjadikan jumlah bilangan kes positif di Sarawak sebanyak 110 kes setakat ini. Kesemua kes baharu ini dirawat di Hospital Umum Sarawak. Beliau mendedahkan daripada jumlah tersebut, 9 kes melibatkan individu lelaki dan 6 lagi perempuan. Sementara itu, 27 kes pesakit dalam siasatan PUI dilaporkan semalam, menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 983 kes dan daripada jumlah berkenaan, 841 kes ialah negatif dan 32 lagi masih menunggu keputusan makmal. Sementara itu, menyentuh mengenai kenaikan mendadak kes positif COVID-19 semalam, Dato' Amar Douglas berkata ini merupakan senario yang sukar untuk diramal. Still waiting for the outcome of the test. And that 32 can go either way. So yesterday it was 46. This is a very unpredictable scenario. That's why, but as of yesterday, it looked very, very encouraging. But today we have a new spike. And this is a message to the rakyat. We need to all collaborate and cooperate. It is, of course, cause inconvenience, but a little sacrifice will indeed will help us to get through this event. Dato' Amar Douglas menyatakan demikian dalam sidang media di Kuching. Setakat ini, Sarawak telah merekodkan 5 kematian sejak kes pertama dilaporkan pada 17 Mac. Sementara itu, dalam sidang media sama, Dato' Amar Douglas Ogah memberitahu JPPN Sarawak telah melantik beberapa ahli Dewan Undangan Negeri ADUN untuk mengetuai mesyuarat JPBN di peringkat bahagian, memperkukuh pengurusan di peringkat bahagian dalam menangani COVID-19. Dato' Amar Douglas berkata Sarawak bertuah kerana mempunyai ramai ADUN yang memiliki latar belakang perubatan dan merupakan doktor terlatih. ADUN akan bertanggungjawab membantu residen dan pegawai daerah menyelaras sebarang aktiviti di peringkat lapangan, melihat keperluan pusat kuarantin, masalah yang dihadapi pihak hospital dan pasukan barisan hadapan. Mereka juga akan membantu melihat masalah yang dihadapi penduduk seperti kekurangan air atau bekalan makanan serta menasihati penduduk di pedalaman dalam mematuhi perintah kawalan pergerakan, kepentingan penjarakan sosial, meningkatkan kesedaran amalan menjaga kebersihan diri dan keperluan mengurangkan bilangan dalam urusan pengebumian dan perjumpaan lain. Dato' Amar Douglas turut memaklumkan bahawa pintu masuk Sarawak Brunei akan dibuka dari 6 pagi hingga 6 petang berkuat kuasa hari ini berbanding waktu operasi terdahulu dari 6 pagi hingga 8 malam. Ini selaras dengan masa penutupan oleh Jabatan Imigresen Negara Brunei. Dalam perkembangan lain, Dato' Amar Douglas Ogah memaklumkan kerajaan Sarawak telah mengadakan perbincangan dengan pihak hospital swasta di negeri ini bagi penempatan pesakit bukan COVID-19 di hospital swasta jika hospital kerajaan yang mengendalikan kes pesakit COVID-19 telah penuh. Dato' Amar Douglas berkata langkah tersebut akan dilaksanakan jika hospital yang mengendalikan kes COVID-19 iaitu Hospital Umum Sarawak HUS di Kuching, Hospital Sibu, Hospital Bintulu dan Hospital Miri tidak lagi dapat menampung keperluan semasa. Jelasnya langkah berkenaan merupakan persiapan Sarawak jika situasi pandemik bertambah buruk. Namun jelasnya jika terdapat keperluan untuk HUS digunakan sepenuhnya untuk COVID-19, pesakit bukan COVID-19 akan terlebih dahulu dipindahkan ke Hospital Serian, Hospital Bau dan Pusat Jantung Sarawak. Katanya hospital swasta hanya akan digunakan jika ketiga-tiga hospital berkenaan tidak lagi dapat menampung pesakit. So what we are preparing for is that since Kuching Hospital is going to be a COVID
COVID-19 hospital, if there is still space for the non-COVID-19 patient, they will remain there. But if there is a need for the space within the Sarawak General Hospital for the COVID-19 patient, then the non-COVID patient may need to be placed in another hospital. Perbincangan dengan pihak hospital swasta telah diadakan yang diketuai oleh Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Dr. Sim Koo Hian, yang antara lain membincangkan tentang prosedur operasi standard serta syarat-syarat oleh pihak hospital swasta. Katanya langkah tersebut adalah untuk memastikan pesakit terus diberi perkhidmatan kesihatan yang terbaik. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 5 Sarawak akan terus bekerjasama dengan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Sarawak dalam menjalankan operasi sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan. Komander PPM Wilayah 5 Sarawak ACP Syamsul Kasim berkata kerjasama ini bagi memperketat kawalan di Setakat ini kita telah pun melaksanakan operasi dengan mengeluarkan bot ronda kita sebanyak 10 buah di seluruh negeri Sarawak. Beliau yang ditemui pemberita di JT Kompleks Maritim Tun Abang Salahuddin di Muara Tebas Kuching sempena operasi bersama Maritim Sarawak turut berharap pematuhan PKP terus dipertingkat dalam kalangan warga perkapalan dan penduduk sekitar perairan negeri dalam mengekang penularan COVID-19. Hadir sama Pengarah Maritim Negeri Sarawak, Laksamana Pertama Maritim Robert T. Giok Chuan yang memberitahu sepanjang tempoh operasi COVID-19 dengan PPM Wilayah 5 Sarawak setakat ini, tahap keselamatan para anggota turut ditekankan terutama sebelum memulakan operasi. Beliau menambah hanya 5 aset dibenarkan berada di laut setiap hari melibatkan 100 orang sahaja bagi meminimumkan anggota yang bertugas sepanjang PKP. Para anggota diingatkan untuk melakukan pemeriksaan suhu badan, mengamalkan penggunaan sarung tangan, penutup hidung dan mulut serta cecair pembasmi kuman. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Sarawak sentiasa bersiap siaga sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan. Pengarah Maritim Negeri Sarawak, Laksamana Pertama Maritim Robert T. Giok Chuan berkata operasi yang dilakukan seperti biasa namun pihaknya sentiasa mengambil pelbagai langkah berjaga-jaga. Menurut Laksamana Pertama Maritim Robert T, sepanjang tempoh PKP ini, operasi pihaknya menggunakan medium komunikasi bersesuaian seperti radio atau pembesar suara untuk berhubung dengan kapal berbeza dengan operasi biasa. Pihaknya juga memastikan kapal yang diperiksa mengemukakan dokumen ke kapal maritim dan anggota tidak perlu menaiki kapal yang diperiksa. Penggeledahan akan dilakukan sekiranya kapal disyaki melakukan aktiviti mencurigakan. Laksamana Pertama Maritim Robert berkata demikian kepada pemberita semasa berlintas langsung Cerita Pagi Sarawak di perairan Muara Tebas Kuching. Beliau juga menasihati para nelayan untuk menghubungi pihaknya sekira berlaku sebarang pelanggaran undang-undang atau kecemasan di laut. Bangunan tamu dan pasar Limbang akan beroperasi semula hari ini. Wali Kota Majlis Daerah Limbang MDL, Kaunselor Sufian Mohad berkata ia berikutan keputusan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri yang membenarkan para peniaga di bawah seliaan MDL berniaga semula. Telah pun membuat keputusan dan kita akan mula membuka semula bangunan tamu Limbang dan juga bangunan pasar Limbang di Limbang dengan memulakan aktiviti perniagaan dengan cara membuat kawalan. Jadi kita akan membuat rotation untuk peniaga ikan dan juga bakalan bahan mentah untuk ikan dan juga daging dan juga ayam. Dan kita akan memulakan pada esok hari. Dan penggiliran ini kita akan bermula pada pukul 7 sehingga 11 pagi sahaja.
Beliau ditemui pemberita semasa aktiviti pembersihan kawasan tamu dan pasar Limbang berharap dengan operasi semula premis ini, ia dapat mengurangkan kerisauan penduduk Limbang untuk mendapatkan barangan keperluan asas. Pada masa sama, Sufian juga menasihati para peniaga supaya mematuhi peraturan yang telah ditetapkan semasa berniaga sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Peranan institusi masjid dan surau tidak hanya berkaitan solat dan aktiviti keagamaan semata-mata, namun di saat negara sedang berdepan situasi sukar menangani COVID-19 serta Perintah Kawalan Pergerakan PKP, institusi agama ini turut memain peranan menjaga kebajikan ahli karyanya. Walaupun masjid itu penggunaan dihadkan penggunaannya, tapi fungsi masjid itu tetap kita perlu laksanakan. Alhamdulillah kita lihat di Bintulu ni khususnya lah masjid dan surau kita sangat aktif. Pegawai Agama Jabatan Agama Islam Sarawak Jais Bintulu, Ustaz Azhar Hibni menegaskan jawatan kuasa masjid wajar bekerjasama dengan pelbagai pihak dalam menyalurkan bantuan dan sumbangan kepada golongan memerlukan, khususnya mereka yang terputus bekalan makanan. Jelas beliau istimewanya penerima sumbangan bukan hanya ahli Qari'ah yang beragama Islam sahaja, malah mereka yang bukan beragama Islam turut dibantu. Syarat utama haruslah mereka yang benar-benar terputus sumber bekalan makanan. Tambah beliau, pihak Jais Bintulu akan terus memantau aktiviti seumpama ini dan orang ramai diseru untuk bersama-sama tampil membantu golongan yang memerlukan. Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS dengan kerjasama seorang pelukis tempatan Gerald Goh akan mengadakan lukisan amal bagi membantu komuniti kurang bernasib baik di bawah seliaan MBKS semasa pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Datuk Bandar MBKS Datuk Wee Hong Seng memaklumkan bagi yang berminat untuk membuat lukisan portret boleh menyumbang minimum RM100 sekaligus sebagai sumbangan dana untuk lukisan amal berkenaan. Datuk Wee Hong Seng berharap menerusi dana yang dikumpul ini akan dapat membantu golongan memerlukan dalam tempoh PKP ini. Jelas beliau, sesiapa yang berminat bagi bersama-sama menjayakan lukisan amal ini boleh menyalurkan maklumat kepada Angelina Bong di talian 016-279-2350. Datuk Wee berkata demikian pada sidang media di MBKS. Dalam perkembangan lain, beliau mendedahkan program derma darah anjuran MBKS yang bermula Selasa lepas berjaya mengumpul kira-kira 166 pen darah dalam masa 4 hari. Justeru orang awam terus diseru untuk menderma darah bagi membantu Bank Darah Hospital Umum Sarawak. Sekian perkembangan berita pagi Sarawak. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran berita RTM, jenama media paling dipercayai. Selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan, stay at home, duduk di rumah, jangan keluar. Dengan itu saya Abang Muasli Abang Abdul Samad, salam hormat dan jumpa lagi.